Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 November 2020 bersama dengan saya Nursyah Muhammad Amin. Barisan Nasional hari ini memberi amaran bahawa gabungan itu hanya akan menyokong belanjawan 2021 sekiranya dua syarat dipenuhi. Dalam hal ini, pendirian Barisan Nasional di mana yang disuarakan oleh Yang Berhormat Bagan Datuk bahawa kita hendak supaya pengeluaran KWSP sebanyak 10,000 secara one-off ini dan moratorium dilanjutkan pada 30 Jun 2021 ini diluluskan oleh kerajaan. Dan sokongan saya dan rakan-rakan pada bajet ini tertakluk pada kelulusan kedua-dua perkara ini. Pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Barisan Nasional itu berkata demikian dalam sesi perbahasannya bagi rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat hari ini. Terdahulu beliau menggesa kerajaan untuk melanjutkan moratorium pinjaman secara pukal serta membenarkan pengeluaran one-off RM10,000 dari akaun 1 KWSP. Selain itu, bekas Perdana Menteri itu turut mengulangi gesaannya agar kerajaan menyegerakan pemberian dana tunai tambahan RM1,000 buat rakyat Sabah. Rakyat Sabah perlukan bantuan sekarang, bukan tahun hadapan, sebab negeri Sabah telah dilaksanakan PKPB paling lama tempohnya dan merupakan negeri paling terjejas dalam gelombang ketiga COVID ini. Sementara itu, Najib menyifatkan penubuhan semula Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa untuk peruntukan RM85.5 juta sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima dan mengundang kemarahan rakyat. Saya boleh terima jikalau peruntukan tersebut dibelanjakan untuk pembelian pelitup muka atau sanitizer kepada rakyat, diberi kepada ibu bapa untuk menggantikan bekalan rancangan makanan tambahan bagi murid-murid yang dinafikan sarapan pagi kerana sekolah-sekolah telah ditutup sehingga awal tahun hadapan. Tapi saya tidak dapat terima cadangan jumlah 81 juta untuk jasa. Jasa sebelum ini digunakan untuk tujuan propaganda kerajaan Barisan Nasional sebelum dimasukkan pentadbiran Pakatan Harapan selepas memenangi pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Terdahulu portal The Malaysian Insight yang memetik sumber mendakwa Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah menyifatkan peruntukan RM85.5 juta kepada jasa itu sebagai mengejutkan. Ekoran itu, portal terbabit melaporkan Saifuddin mengarahkan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Muhammad Mentek, untuk membuat siasatan. Gabungan Perikatan Nasional hari ini menzahirkan sokongan penuh mereka terhadap belanjawan 2021. Perkara itu diumumkan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini. Dalam satu kenyataan bersama ditandatangani oleh ketua-ketua parti, PN berkata belanjawan 2021 yang berjumlah RM322.5 bilion merupakan belanjawan terbesar dalam sejarah negara. Ia merangkumi lebih RM4.2 bilion untuk mengurangkan beban rakyat, lebih RM4 bilion kepada barisan hadapan yang memerangi COVID-19 dan RM3 bilion untuk menjana 500,000 pekerjaan. Untuk rekod, 4 parti komponen dalam gabungan itu, Bersatu, PAS, STAR dan SAPP secara kolektif menguasai 50 kerusi di Dewan Rakyat. Bagaimanapun SAPP tidak memiliki sebarang kerusi buat masa ini. Dalam kenyataan itu lagi, PN berpendapat wajar agar semua pihak mendukung titah yang di-Pertuan Agong agar mengutamakan rakyat dalam tempoh yang amat mencabar buat negara. Kemampuan kerajaan PN untuk meluluskan belanjawan 2021 masih menjadi persoalan memandangkan hanya mendapat undi paling minimum iaitu 111 undi beberapa bulan lalu di Dewan Rakyat. Sejak beberapa minggu kebelakangan ini ada usaha untuk memujuk pembangkang agar memastikan memberikan sokongan kepada belanjawan 2021. Pusingan pertama pengundian akan berlangsung pada 17 November. Ia bukan sekadar isu meluluskan belanjawan negara, sebaliknya bakal menjadi penentu kepada kelangsungan kerajaan PN dan Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin.
Kes COVID-19 di Malaysia hari ini kekal 3 angka apabila 869 kes baharu dan 6 kematian diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 868 merupakan kes penularan tempatan dan 1 kes import. Di negeri Sabah, 367 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 92 kes daripada kluster sedia ada, termasuk 23 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Liawan, kluster Tatahan dan kluster GK Tawau. 215 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 90 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 235 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 162 kes daripada kluster sedia ada, 33 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 40 kes daripada lain-lain saringan. Di Negeri Sembilan, 141 kes telah dilaporkan, iaitu 129 kes daripada kluster sedia ada, 10 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 2 kes daripada lain-lain saringan. Jumlah kes aktif di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 11,446 kes. Sementara itu, Dr. Nur Hisham turut mengumumkan 725 lagi pesakit telah disahkan sembuh. Setakat tengah hari ini, 82 pesakit dimasukkan ke unit rawatan rapi dan 27 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. 6 lagi kematian dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kematian mencecah kepada 300 kes. Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob hari ini menjelaskan kekeliruan yang dihadapi orang ramai mengenai SOP di stesen minyak. Bagi individu yang melakukan pembayaran atau transaksi di dalam kedai di stesen minyak, sama ada untuk membuat pembelian petrol ataupun diesel, ataupun membeli barangan di dalam stesen minyak, di dalam kedai di stesen minyak, ataupun mengeluarkan duit melalui ATM, maka perlu mendaftar melalui aplikasi MySejahtera ataupun secara manual. Bagi individu yang mengisi minyak di pam pula, tidak perlu mengimbas aplikasi tersebut jika tiada kontak rapat dengan individu lain. Manakala bagi individu yang membuat transaksi dan membayar melalui tingkap, pigeonhole, mereka taruh duit di situ, diambil oleh cashier, ada gelas yang melindungi dan tidak ada pertemuan pun. Bayaran tidak ada melalui hubungan antara cashier dan juga yang membayar untuk harga petrol tadi. Tidak ada pertemuan pun. Dia tak masuk kedai pun. Jadi mereka juga tidak perlu mendaftar aplikasi MySejahtera ataupun manual. Terdahulu terdapat pertikaian berhubung perkara itu di media sosial apabila warganet mempersoalkan keselamatan menggunakan telefon bimbit di stesen minyak. Tindakan merakam gambar atau video pihak polis ketika sedang menjalankan siasatan merupakan kesalahan di bawah kanun kesesaan, iaitu menghalang tugas penjawat awam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Huzair Mohamed berkata demikian dalam kenyataan hari ini susulan penahanan seorang lelaki berumur 23 tahun. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada bekas Presiden Persatuan Belia Baru Universiti Malaya, Umani Wong Yan Ke. Wong ditangkap pada 7 November ketika polis melakukan serbuan ke atas penggantinya, Yap Wen King di Petaling Jaya. Beberapa lelaki berpakaian biasa dipercayai anggota polis dikatakan meminta Wong berhenti merakam sebelum video siaran langsung di Facebook itu terhenti secara tiba-tiba. Dia dibebaskan dengan jaminan polis. Polis menyiasat kumpulan pelajar itu di bawah Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Susulan kenyataan kumpulan berkenaan berkaitan keputusan yang di-Pertuan Agong tidak mengisytiharkan darurat. Sementara itu, Huzair menegaskan bahawa tindakan merakam gambar atau video bukan satu kesalahan jenayah. Namun sekiranya gambar atau video tersebut dikongsi, disebar dan ditularkan di media sosial, ia boleh mengganggu proses siasatan polis.
Tindakan itu juga bertentangan dengan peruntukan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Muhammad Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.